عرفنا بأننا أقترفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا
Tes. Bismillah. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1 2 3. 1 2 3. Kelas tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama untuk meneruskan kelas pengajian tajwid kita. Walaupun masih tak ramai orang lagi, tapi tak apa. Saya ucapkan selamat datang kepada yang baru datang. Kita baru nak mula kelas perkongsian tajwid pada hari ini. Jadi ada ni, apa khabar semua? Moga-moga kita semua dikurniakan, diberikan kesihatan yang berpanjangan dan juga dijauhkan daripada penyakit-penyakit berbahaya, insya-Allah. Pada hari ini kelas tajwid kita tajuknya tak susah. Tajuknya senang je, iaitu hukum mim mati. Hukum mim mati tu ada tiga pecahan. Dalam 3 pecahan tu hari ni kita nak belajar satu sahaja. Jadi kelas pada hari ini ringkas je lah. Rasanya tak sampai sejam ni. Jadi yang lain, warga UPNM yang lain dijemput hadir lah untuk sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu tajwid pada hari ini, iaitu hukum mim mati dengan tajuknya idgham syafawi. Tajuk yang mudah sahaja. Satu tajuk daripada hukum mim mati. Hukum idgham syafawi ini dia terdapat beberapa nama yang lain. Banyaklah, macam kita jugalah. Kita nama kawan-kawan kita bagi kita nama macam-macam. Sama juga macam idgham syafawi ni. Tapi nama yang nama lain itu semua berkaitan dengan hukum mim mati ni. Nama-nama lain idgham syafawi ni antaranya ialah idgham bi gunnah, idgham misli, idgham mislain, idgham mimi iaitu idgham dua mim, idgham mutamassilain ma'al gunnah, idgham mutamasil syafawi dan banyak lagi. Tapi sebab kita nak mudah, biasanya waktu saya belajar dulu saya pakai nama idgham mislain. Waktu saya belajar dululah. Tapi sebab kita nak selaraskan, nak bagi mudah ingat, kita letak nama belakang dia semua syafawi. Dia ada 3, ikhfa syafawi, izhar syafawi dan juga idgham syafawi. Hari ni kita nak fokus dekat idgham syafawi sahaja. Ikhfa syafawi dan juga izhar syafawi insya-Allah di lain hari akan dikongsikan rakan-rakan saya. Okey. Yang pertama sekali, tadi nama-nama lain saya dah kongsi. Sekarang ni kita tengok apa maksud idgham. Idgham ni maksud dia dari segi bahasa memasukkan atau menggabungkan. Nanti kita tahu, kita kaitkan apa maksud dia ni dengan contoh nanti saya beri. Memasukkan atau menggabungkan. Idgham. Maksud idgham memasukkan atau menggabungkan. Syafawi, maksud syafawi ialah bibir.
Sebab apa kita letak nama dia syafawi? Sebab huruf mim ni keluar daripada kita punya bibir. Mim. Sebab itulah kita letak nama dia idgham syafawi ataupun idgham mislain. Idgham mislain ni maksud dia dua huruf yang serupa. Apa huruf dia? Huruf dia ada mim dan mim. Huruf dia serupa, mim dan mim. Nama lain dia idgham mislain. Sebab apa mislain? Sebab huruf dia sama, serupa. Ataupun idgham mimi, sama juga. Mim. Idgham mimi. Tapi kita nak selaraskan, kita nak bagi mudah ingat, idgham syafawi. Okey, huruf dia ada satu je, iaitu huruf mim. Huruf mim bertemu dengan mim. Nanti saya tunjukkan contoh. Macam mana cara baca dia? Cara baca idgham apa tadi? Idgham syafawi ni. Nak cara baca dia ialah dengan memasukkan atau menggabungkan mim sakinah, mim yang pertama iaitu mim mati. Kita belajar tajuk hari ni mim mati. Mim yang pertama tu mim mati kepada mim berbaris beserta dengung 2 harakat. Sekejap lagi saya tunjuk contoh. Tapi cara baca dia macam tu. Maksudnya kita masukkan huruf mim yang pertama, mim mati tu ke dalam mim yang kedua yang berbaris dengan beserta dengung dengan kadar 2 harakat. Saya tunjuk contoh satu ya. Pula. Okey. Jadi kat depan ni saya tunjuk contoh kat mana tanda idgham syafawi tersebut dekat sini. Mim yang pertama, mim mati. Dalam resam Osmani dia biarkan atas ni kosong, memang mim mati tapi dalam atas dia biarkan kosong. Dan selepas dia ada huruf mim yang berbaris. Macam mana nak baca dia? In kuntum, tutup mulut. In kuntum mu'minin. Kita kena tutup mulut rapat. Cara baca dia. Dan dengung 2 harakat. In kuntum, 2 harakat. Tum mu'minin. Mim mati yang pertama bertemu dengan huruf mim kedua yang berbaris. Jadilah idgham syafawi, idgham mimi, idgham mislain. Huruf dia satu saja, mim. Apa tanda dia? Ada huruf mim pertama yang mati bertemu dengan huruf idgham syafawi yang berbaris. Cara baca dia in kuntum mu'minin. Mudah saja. Nama-nama lain dia idgham bi gunnah, idgham misli, idgham mislain, idgham mimi, idgham mutamasilain ma'al gunnah, idgham mutamasil syafawi. Nama dia banyak.
Tapi bentuk dia macam ni. Huruf mim mati yang pertama bertemu dengan huruf mim kedua yang berbaris. Cara baca dia memasukkan huruf mim pertama ke dalam huruf mim yang kedua dengan dengung 2 harakat. Tutup mulut. In kuntum mu'minin. Itu sajalah kita punya tajuk hari ni. Dalam Resam Usmani dia biarkan mim tu kosong. Mim yang pertama tu kosong. Mim mati tu kosong. Yang kedua ada baris. Dalam Quran Majid saya tak pasti macam mana. Mungkin ada baris mati juga. Tapi sekarang kita tak pakai dah Quran Majid. Kalau ada kat rumah boleh pakai. Tapi kalau untuk jual tak boleh. Ada akta kata kalau jual untuk orang ramai boleh kena denda 20,000 dan juga penjara 5 tahun kalau tak silap saya. Tapi sekarang kita pakai Al-Quran Resam Usmani. Yang mana Quran tu dah disemak dan diluluskan oleh pihak yang berkaitan untuk kita pakai. Dan mudahlah Al-Quran sekarang ni sebab semua kita tengok tanda je kita dah tahu dah hukum dia apa. Kalau kita tak tahu pun kita boleh rujuk kat bawah. Kat bawah tu biasanya ada tulis ada warna lagi. Okey. Untuk tajuk kita hari ini itu sahaja. Jadi yang ada ni ada apa-apa soalan nak tanya boleh type dekat chat tu. Ataupun boleh tunjuk saya mana-mana contoh. Buka Al-Quran, tulis surah apa, baris ke berapa, saya tengok betul atau salah, tengok faham atau tidak. Boleh tulis di ruang chat komen. Senang saja, tanda dia ada 2 mim dalam 2 kalimah, dia berpisah. Dia ada dalam 1 kalimah. Mim yang pertama kosong atas dia, selepas mim yang pertama tu ada huruf mim lagi, dia berbaris. Contoh ada kat depan. Nampak tak? Ada sesiapa nak kongsi contoh? Boleh, sekejap saya tolong saya cari-cari dalam Al-Quran satu. Sebentar. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 10 baris yang ke 1 2 3 4 5 6 baris yang ke-6. Ayat dia fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sekejap saya tulis. Dalam surah Al-Baqarah ayat 10 baris yang ke 1 2 3 4 5 6. Baris yang ke-6. Fi qulubihim marad.
Okey. Kat mana idgham syafawinya? Dekat sini. Mim yang pertama, mim mati. Fi qulubihim mati, atas dia kosong. Bertemu dengan mim yang kedua, ada baris. Ini huruf idgham syafawi, huruf dia ada satu je, iaitu huruf mim. Fi qulubihim, mim mati bertemu dengan huruf idgham syafawi. Bihim, tutup mulut, dengung 2 harakat. Fi qulubihim, kena tutup mulut, dengung 2 harakat. Marad. Boleh faham? Tadi ada disebut mim yang mati bertemu mim yang kedua berbaris dalam satu kataan. Bagaimana jika bertemu tapi dalam, bagaimana jika mereka bertemu tapi dalam dua perkataan berlainan? Dua perkataan berlainan. Bukan? Ini dua perkataan ni. Hati mereka sakit. Dua perkataan. Fi qulubihim satu perkataan, marad satu perkataan. Ni dua perkataan sekarang ni. Oh, 2 kalimat Dr. Aziz, Ustaz Aziz Ya, saya. Betul. Okey. Dia dalam dua kalimah. Qulubihim satu perkataan, marad satu perkataan. Mim yang pertama, mim mati bertemu dengan huruf mim kedua yang berbaris. Boleh faham? Okey, saya jumpa contoh tu ayat 19, ada satu lagi. 19. Fi adhanihim minas-sawa'iqi hadharul maut. Betul. Macam tu, Prof. Fi azanihim minas sawa'iq. Dia dalam dua perkataan. Mim yang pertama, mim mati bertemu dengan huruf mim yang kedua berbaris. Kena Betul. sabdu sikit kena dengung sikit. Biasanya dalam Al-Quran Rasam Osmani, huruf mim dan nun yang bersabdu mesti kita kena baca dengung 2 harakat. Inna ataupun summum bukmun, atas mim dengan atas nun ada sabdu je, kita kena baca dengung 2 harakat. Itu wajibul gunnah. Itu dah tajuk lain lah. Tapi bacaan mesti 2 harakat atau ada pilihan lain. Dia memang kena baca 2 harakat. Itu kaedah bacaan dia. Dia tak boleh baca 1 harakat. Macam contoh tadi, fi qulubihim marad, dia tak boleh 1, dia kena dengung juga. Dengung tu kena 2 harakat. Panjang sikit. Kena panjang sikit. Sekadar 2 harakat. Lagi ada apa-apa nak bertanya, nak berkongsi contoh? Ni idgham syafawi. Ya, idgham syafawi. Satu lagi ikhfa syafawi Dia dalam hukum mim mati, Doktor. Prof, dia dalam hukum mim mati. Tetapi hari ini saya fokus dekat idgham syafawi saja. Dalam hukum mim mati ada 3 hukum. 3 hukum. Iaitu ikhfa syafawi, izhar syafawi dan idgham syafawi. Jadi hari ini saya fokus dekat idgham syafawi sahaja. Okey. Mungkin kawan-kawan saya yang lain akan berkongsi izhar dan ikhfa syafawi nanti. Saya ulang lagi sekali, idgham maksud dia memasukkan atau menggabungkan. Kita nak masukkan huruf atau menggabungkan huruf mim yang pertama dalam mim yang kedua.
syafawi maksud dia bibir. Sebab apa? Sebab huruf mim tu makhraj dia, tempat keluar dia daripada bibir kita. Mim. Mim. Jadilah nama dia idgham syafawi, memasukkan huruf bibir. Baik, sama-sama. Mana-mana yang nak berkongsi contoh pun boleh juga. Senang je. Sebab dalam Quran Rasulullah SAW ni dia dah apa, orang kata dah tinggalkan tanda dah. Cuma kita tahu tak tahu je. Kalau nun tu ada tanda mati, selepas dia ada huruf, kita tahu dah hukum dia apa. Kalau nun tu kosong, nun mati tu kosong, selepas tu ada huruf, kita tahu tu hukum apa. Kalau mim dengan nun ada sabdu, apa hukum dia? Ada tanda panjang, apa hukum dia? Quran Rasulullah ni dah mudahkan kita dah. Lagi-lagi Quran sekarang ni dah berwarna. Warna ni hukum dia apa? Warna ni hukum dia apa? Sangat mudah. Mungkin ada yang baru datang yang nak bertanya. Sebab ikut tajuk hari ni ringkas saja. Tak sampai sejam pun sebenarnya. Dia nak bertanya, bolehlah tanya. Tajuk kita hari ni ialah idgham syafawi. Huruf dia ada satu sahaja, iaitu mim. Cara baca dia memasukkan atau menggabungkan huruf mim pertama dalam huruf mim yang kedua, tutup mulut dengan dengung kadar 2 harakat. Contoh macam ada kat depan, fi qulubihim marad, ataupun in kuntum mu'minin, ataupun kullama adha'a lahum masyaw fih, lahum masyaw fih. Mim mati bertemu dengan huruf mim yang kedua. Boleh? Saya tuliskan satu lagi contoh. Ayat yang saya baca tadi, surah Al-Baqarah, ayat 20, baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6. Lahum masyaw fih. Okay, kat mana idgham syafawinya? Dekat sini. Huruf mim yang pertama, mim mati, bertemu dengan ayat mim mati bertemu dengan huruf mim yang kedua yang berbaris. Kita kena baca dengung 2 harakat. Lahum, tutup mulut. Lahum masyaw fih. Kalau soalan bukan berkenaan dengan syafawi boleh, insya-Allah boleh. Macam mana nak baca sin kecil di ayat terakhir?
245 surah Al-Baqarah. 245. Okey. Baca dia waya basutu. Tapi kalau untuk untuk penerangan lebih lanjut, insya-Allah episod lain. Tapi cara bacaan dia waya basutu. Huruf sad waya basutu wa ilaihi turja'un. Biasanya sin kecil ni saktah. Tapi kat sini dia gantikan waya basutu wa ilaihi turja'un. Waya basutu. Okey, dia ditulis huruf sad tapi dibaca huruf sin. Okey. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Okey, kena baca dengan huruf sin. Wa yabsutu. Dan ada juga dalam surah Al-A'raf ayat 69. Sama juga keadaan dia. Sebab apa dia tulis macam tu, nanti saya rujuk dululah. Saya rujuk dulu dekat yang pakar supaya jawapan tu lebih tepat. Tapi cara bacaan dia kena sebut huruf sin. Dia tulis huruf sad tapi baca huruf sin. Wa ya basutu wa ilaihi turja'un. Sebab apa dia tulis macam tu? Nanti saya rujuk dulu pada yang pakar. Okey, gini saya tahu saja lah. Ya. Ada dua option. Dia sad tapi atas tu tulis sin. Dia lebih afdal baca sin yang atas tu. Kalau baca sad pun boleh. Kalau sin di bawah afdalnya sad. Tapi sin pun boleh baca juga. Oh. Tak silap saya gitulah. Ada banyaklah yang huruf lebih kurang sama tu. Sin apa lagi. Cara bacaan dia macam itulah Prof. Tapi itulah sebab apa nanti tu saya kena tanya dulu yang pakar supaya jawapan dia lebih tepat. Bukan saktah kan? Saktah tu lain. Dia bukan saktah. Kalau saktah kita kena berhenti dalam nafas yang sama. Tapi ini cara bacaan dia. Dia ada dua pilihan dah. Ada bukan sin sajalah, ada huruf-huruf lain pun ada juga. Huruf apa lagi tak ingat dah saya. Ta dengan ta, ta dengan ta ke tak ingat, adalah yang lebih kurang dia boleh yang huruf dekat-dekat tu. Oh, itu hukum idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain. Oh, yang ta mati dengan ta apa tu, tak payah baca ta kecil tu ya. Okey. Yang kalau huruf sin ni dia ada dalam 4 tempat, 3 tempat. 3 ke 4 tempat lah tak silap saya. Tapi dia huruf dia tulisan dia macam tu, Prof. Okey. Tu sin duduk atas ya? Ya, sin dekat atas. Untuk yang pertama yang dekat surah Al-Baqarah tu kita baca huruf sin. Dalam surah Al-A'raf ayat 69 sama juga keadaan dia. Sama juga kita baca huruf sin, bas toh. Dia tulis huruf sad tapi kita baca dengan huruf sin.
sin di atas juga tu kan? Sin di atas juga. Dalam surah At-Tur, dalam surah At-Tur pun ada juga. Ini kita boleh baca dua keadaan tu. Kita boleh sebut huruf sin ataupun huruf sad. Okey. Oh, saya tak tahu yang tu. Tapi ini dah tajuk lain lah. Okey. Tapi tak apalah. Wah, saya tahu saya yang dua tu saja pilihan. Yang tu okey. Okey, untuk tajuk kita hari ini, inilah dia punya contoh. Ringkas saja kita punya tajuk hari ini. Ada apa-apa lagi? Kalau ada apa-apa boleh tanya dekat ruangan chat. Kalau tak ada, saya ulang balik. Hari ini kita belajar hukum mim mati. Hukum mim mati ada tiga bentuk, iaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi dan juga idgham syafawi. Hari ini kita fokus pada idgham syafawi sahaja. Okey, idgham maksud dia memasukkan atau menggabungkan. Syafawi maksud dia bibir. Sebab apa? Sebab huruf mim tu makhraj tempat keluar dia daripada bibir. Huruf dia ada satu saja, mim. Macam mana cara bacaan dia? Cara bacaan dia senang saja. Ia baca memasukkan atau menggabungkan huruf mim yang pertama, mim mati yang pertama ke dalam huruf mim yang kedua berbaris dengan dengung kadar 2 harakat. Tutup mulut. In kuntum mu'minin lahum masyaw fi qulubihim marad. Senang saja. Nama-nama lain dia ada idgham bi gunnah, ada idgham misli, idgham mislain, idgham mimi, idgham mutamassilain ma'al gunnah, idgham mutamassil syafawi dan ada dah lain-lain lagi nama. Nama-nama ni semua rujuk daripada kitab tajwid. Jadi sekadar itu sajalah untuk hari ini, idgham syafawi. Harap tuan-tuan dan puan-puan semua fahamlah perkongsian saya pada hari ini. Lagipun tajuk ni ringkas dan mudah saja. Hukum mim mati. Kalau dah tiada apa-apa, saya akhirilah perkongsian kelas tajuk pada hari ini. Yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu daripada saya. Kita akhiri perkongsian kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى يا أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترف